Hai, hai, hai. Okey. Okey, salam sejahtera, selamat petang semua. Apa khabar? Sihat, semua sihat? Okey, 1 minggu kamu cuti, tak ada kelas. Okey, cikgu harap apa yang cikgu ajar sebelum ni kamu masih ingat ya. Okey. So, tanpa membuang masa, cikgu nak sambung dengan agenda kita hari ini. Okey, kita sambung. Okey. Boleh nampak papan putih dengan jelas? Boleh nampak? Soal cikgu boleh dengar kan? Dengan jelas? Okey, cikgu nak pastikan sebelum tu perkara semua okey. So that masa kelas tak ada gangguan. Okey, so minggu lepas cikgu berhenti bahagian kawasan tadahan hujan. Okey, kawasan tadahan hujan. Apa yang cikgu bagi tahu minggu lepas, apa yang perlu kamu ingat, apa yang penting tentang kawasan tadahan hujan adalah okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kawasan tadahan hujan. Kawasan tadahan hujan ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa? Cikgu nak tengok kamu ingat ke tak? No, not empangan. Not empangan. Okey, kawasan tadahan hujan. Okey, senang kamu nak ingat. Okey, tumbuhan semula jadi. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi ini membentuk hutan. Okey, membentuk hutan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Okey. Okey, membentuk hutan. Bab 4. Bab 4. Okey, membentuk hutan. Ni sambungan daripada kelas yang sebelum ni lah. Kelas yang sebelum ni, kelas bulan April. Cikgu dah buat review bab dengan kamu. Cikgu dah sentuh perkara-perkara penting dalam review bab. Oh, okey, pelajar baru. Sorry. Bab 4. Chapter 4. Okey, bab 4. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi membentuk hutan. Okey, membentuk hutan dan hutan ini bertindak sebagai kawasan tadahan hujan. Ataupun bila kamu nampak kamu boleh nak sebut sebagai kawasan tadahan air. Okey, air ini merujuk kepada air hujan lah. Air ini merujuk kepada air hujan. Okey, kepada yang belum download nota tak apa, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 66. Muka surat 66. Okey? Muka surat 66. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 66. Jangan risau, dalam buku teks kamu memang dah cukup lengkap. Okey, memang dah cukup lengkap pula. Lengkap. Dalam nota cikgu, okey, dalam nota cikgu highlight perkara yang penting. Okey, cikgu highlight perkara yang penting. Okey? Okey. Sekejap Okey. So, apa yang pelajar perlu ingat? Perkara yang pertama, tumbuhan semula jadi membentuk hutan. Tumbuhan semula jadi membentuk hutan. Dan hutan ini bertindak sebagai kawasan tadahan hujan. Kawasan tadahan air. Air yang merujuk kepada air hujan. Dan hutan, okey, kita ada banyak jenis hutan. Hutan apa? Hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan pantai dan sebagainya. Dan dalam banyak-banyak hutan hujan tropika. Okey, merupakan hutan yang paling luas. Okey?
hutan paling luas. Okey, yang ni kamu perlu ingat ya. Hutan hujan tropika merupakan hutan yang paling luas yang bertindak sebagai kawasan tadahan hujan yang besar. Okey, rata-rata di Malaysia diliputi oleh banyak hutan hujan tropika. Okey, dan ia bertindak sebagai kawasan tadahan hujan yang luas, yang besar. Okay, this is one of the very important things that you need to know tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Nota sudah diberi, nota sudah diberi. Okay. Baik, belum dapat. Okay, so okay, never mind. Focus here first. And you can rujuk your buku teks muka surat 66. Okay? Muka surat 66. Maybe ada masalah teknikal. Okay, rujuk dulu. Tengok sini dulu. Okay, tengok sini dulu. It's okay. Sekejap ya. Okay, sorry. Okay, perkara yang pertama kamu faham atau tidak? Perkara yang pertama. Okay, perkara yang pertama kamu faham ataupun tidak? Kamu kena tahu ya, okay, setiap kepentingan ingin cikgu tekankan di sini, setiap kepentingan, okay, kepentingan, kamu perlu tahu flow dia. Okey, kamu perlu tahu flow dia. Okey, cara dia, macam mana kepentingan itu digunakan. Okey, macam mana kepentingan itu digunakan. Okey, so untuk kawasan tadahan hujan, okey, perkara pertama yang perlu kamu tahu adalah ini. Yang kedua. Okey, ini cikgu dah terangkan minggu lepas. Menyerap, menapis dan mengalir. Menyerap, menapis dan mengalir. Okey, macam mana air hujan diserap? Air hujan diserap. Okey, hutan bertindak sebagai span berongga. Span berongga. Okey, span berongga inilah, ciri inilah yang akan menyerap air hujan. Okey, yang akan menyerap air hujan. Okay. Faham? Yang pertama, span berongga inilah yang akan menyerap air hujan. Dan setelah dia menyerap air hujan, ia akan menapis secara air ditapis. Air ditapis secara semula jadi. Okay, it's a automatic natural filter. Dia akan menapis air secara semula jadi sehingga air menjadi bersih. Air menjadi bersih. Okey, faham? Faham? Yang pertama menyerap, yang kedua menapis. Faham? Respon dengan cikgu ya, respon. Kenapa hari ini respon macam tak begitu memberangsangkan? Okey.
Cikgu kena pastikan kamu faham flow dia. That's why I'm doing one by one. Okay, I'm doing one by one. Okay, bila dua perkara ini telah berlaku, okay, menyerap, menapis, barulah air tersebut akan dialirkan. Air tersebut akan dialirkan ke mana? Ke sungai. Mana lagi? Tasik, empangan, dan kolam. Okey, sungai, tasik, empangan dan juga kolam. Okey. Jelas? Jelas? So, kamu nampak gambaran dia sekarang, kamu nampak okey, kawasan tadahan hujan macam mana ciri dia. Kamu nampak gambaran dia sekarang? Okey, yang pertama kamu perlu tahu tumbuh-tumbuhan dia hutan dibentuk daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, dan ia bertindak sebagai kawasan tadahan hujan. So, function dia. Okey, function dia menyerap air hujan, menapis dan kemudiannya mengalirkan ke sungai, tasik, empangan dan kolam. Okey, jelas. So, kalau kamu nampak kawasan tadahan hujan, inilah perkara yang kamu kena ingat. Okey. Jelas ke tak kamu ni? Kenapa diam sangat hari ni? Selalunya. Okey, okey. Alright, okey. Ini adalah kepentingan. Ini adalah kepentingan hutan. Okey, macam mana ataupun bagaimana kalau kawasan tadahan hujan, okey, hutan yang bertindak sebagai kawasan tadahan hujan ini diteroka. Okey, ataupun dimusnah, okey, ataupun dimusnah akibat kegiatan manusia. Apa yang akan jadi? Okey, jadi kita akan lihat kepada kesan negatif. Kesan negatif. Ingat masa cikgu buat review bab, cikgu terangkan kepentingan and then cikgu link dengan kesan positif dan juga kesan negatif. Ingat. So, jadi kesan negatifnya ataupun kesan yang buruk. Okey, penerokaan hutan. Okey, penerokaan hutan akan menyebabkan kawasan tadahan hujan ataupun air terganggu. Maksudnya bila air hujan turun, tak ada kawasan tadahan hujan. Kalau tak ada kawasan tadahan hujan, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Kesan negatif. Sungai akan menjadi cetek. Shallow. Cetek means shallow. Sungai menjadi cetek. Apa lagi? Apa lagi? Dan akan menyebabkan kepada bencana alam seperti banjir. Okey, ni kamu akan belajar dengan lebih mendalam dalam kesan negatif. Dalam kesan negatif. Okey, kesan negatif. Banjir menjejaskan hidupan akuatik. Okey, sebab banyak lumpur, sungai menjadi cetek, banyak lumpur dalam sungai. Apa yang akan jadi? Okey, sumber akuatik akan terjejas. Okey, jadi bila kamu nampak kepentingan, automatically you must also know, kamu perlu tahu bahawa okey, bila kepentingan ini diterokai oleh manusia, okey, dimusnahkan akibat kegiatan manusia, apa yang akan berlaku? Okey, so 2 in 1 lah. Bila kamu buat ulang kaji, you have to compare. Okey, macam cikgu buat dalam review bab hari itu. Okey, jelas? Jelas? Okay. Sila ingat ya, perkara ini kawasan tadahan hujan adalah salah satu soalan favorite.
Okey, soalan favorite. That's why cikgu fokus kepentingan dahulu dalam bab ini. Okey? Okey. Boleh cikgu sambung? So, and ada juga hari tu dalam seminar, ada juga pelajar yang tanya dengan cikgu, cikgu macam mana nak buat nota sendiri? Macam mana nak ingat dengan senang? Okey, cara ini kamu fahamkan dulu konsep, and then kamu pecahkan kepada kata kunci yang penting. Macam ini. Okey? Macam ini. Menyerap dalam kawasan tanah hunjau, apa yang penting yang perlu kamu tahu? Menyerap air, menapis dan juga mengalirkan. Pecahkan kepada kata-kata kunci yang lebih mudah. Okey? Tak payahlah kamu nak hafal macam hafal karangan kan? Okey, good. Okey. Dan lagi satu nota seminar tu tolong simpan. Tolong simpan. Okey? Please simpan nota seminar. Okey? Okey, nota bab 4 dah di-upload. Okey, mungkin ada kesilapan teknikal. Okey, nanti kamu cuba balik lepas kelas. Okey, lepas kelas. Okey, try and see. Nota memang sudah di-upload. Dan satu lagi, dalam nota kamu, cikgu nak tekankan lagi satu perkara penting. Cikgu dah highlight perkara-perkara yang penting dalam perkataan merah. Okey, sudah upload. Ada yang dah dapat. See? So sometimes biasalah kesalahan teknikal kan? Okey. Okey, dah dapat. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Okey, dengan kepentingan yang kedua. Kepentingan yang kedua adalah keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Okay. The balance of the ecosystem. Okay. So, ekosistem hutan dibahagikan kepada dua komponen yang penting. Dua komponen yang penting. Okey, dua komponen yang penting. Biotik dan abiotik. Okey, biotik dan abiotik. Sama je, tambah A je. Perbezaan dia depan dia tambah A je. Okey. Apa perbezaan biotik dengan abiotik? Apa perbezaan? Okey. Dalam ekosistem hutan dibahagikan kepada dua komponen. Komponen biotik dan juga abiotik. Okey, komponen biotik senang kamu nak ingat benda-benda hidup dalam hutan, iaitu tumbuhan dan hidupan liar. Okey, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Manakala abiotik pula. Abiotik pula adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan persekitaran fizikal. Okey, persekitaran fizikal seperti air, tanah, apa lagi? Cahaya matahari. Apa lagi? Udara, betul, udara. Okey? Adalah perkara ia adalah komponen persekitaran fizikal, okey, perkara bukan hidup, okey, non living thing, tetapi menyumbang kepada ekosistem hutan. Tanpa abiotik, kalau
Tanpa biotik ataupun tanpa abiotik, ekosistem hutan tidak akan menjadi seimbang. Okey, kalau hilang satu benda ni, okey, contoh ada biotik tapi tak ada abiotik. Okey, ekosistem hutan tidak akan seimbang. Okey, tidak akan seimbang. Alright. Okey, cikgu sambung. So, biotik adalah komponen hidup ni dalam sains pun kamu dah belajar. Komponen bukan hidup. Okey. Jadi, kedua-dua komponen ini, biotik dan abiotik, okey, berinteraksi. Berinteraksi antara satu sama lain bagi memastikan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Okey, macam mana dia berinteraksi? Bagaimana biotik dan abiotik ini berinteraksi? Okey, benda ni ada yang tak ada dalam nota. So, benda yang tak ada dalam nota, macam biasa, apa yang perlu kamu buat? Apa yang perlu kamu buat? Lim, catat. Okey. Okey. Alright. Okey. Contoh interaksi. Okey, contoh interaksi. Okey, kamu lihat sini. Tumbuhan okey. Tumbuh-tumbuhan menggunakan apa? Menggunakan air, tanah, udara dan cahaya matahari. Untuk apa? Untuk menghasilkan makanan. Melalui proses, okey, melalui proses, kita masuk sains sikit. Okey, proses fotosintesis. Okey, apabila proses ini berlaku, okey, fotosintesis. Apabila proses ini berlaku, tumbuh-tumbuhan melepaskan gas oksigen. Melepaskan gas oksigen yang digunakan oleh haiwan ataupun hidupan liar untuk pernafasan. Okey, untuk pernafasan. Jadi bila kamu ditanya tentang interaksi antara komponen biotik dan abiotik, inilah cara dia. Okey, inilah cara dia, interaksi dia.
Okey, tumbuh-tumbuhan menggunakan air, tanah, udara dan cahaya matahari. Kesemua ini adalah komponen abiotik. Okey, untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Apabila proses fotosintesis berlaku, okey, tumbuh-tumbuhan melepaskan gas oksigen, okey, gas oksigen yang digunakan oleh haiwan dan hidupan liar untuk pernafasan. Itulah sebabnya, okey, nota page 10 ya, pelajar-pelajar, nota page 10. Okey. Jadi itulah yang dikatakan dengan interaksi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik di dalam ekosistem hutan ini saling berinteraksi antara satu sama lain bagi memastikan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Jelas? Jelas? Okey, ada yang tanya very good question. Dalam biotik ni ada manusia atau tidak? Okey, pelajar-pelajar, kita sedang belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kita sedang belajar tentang hutan. Okey, tentang hutan. Dalam hutan ada manusia ke? Tak ada. Cikgu tahu manusia tergolong dalam, okey, memang manusia tergolong dalam komponen biotik. Tetapi bila kita sebut tentang ekosistem hutan, kita hanya fokus, okey, kita hanya fokus tentang tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Jangan pula kamu masukkan manusia dalam tu. Okey? Jangan kamu masukkan manusia dalam tu. Okey. Because kita sedang bincang tentang ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Okey? Jelas? Siapa yang tanya tadi? Dia nampak soalan je, cikgu tak sempat nampak baca nama dia. Okey, dari sini bagus. Dan yang lain jelas So, bila keseimbangan ekosistem yang merujuk kepada ekosistem hutan yang terbahagi kepada dua komponen. Okey, perlu kamu ingat komponen biotik, okey, komponen hidup adalah tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Sebab kita sedang bincang tentang ekosistem hutan. Okey, ekosistem hutan. Orang asli, jangan kacau orang asli. Okey, ekosistem hutan, apa yang perlu kamu ingat? Ekosistem hutan, cikgu dah tulis dekat sini. Jangan pula kamu kacau orang asli tu. Okey, jelas Dan perlu juga kamu ingat tentang interaksi. Okey, berkenaan interaksi. Berkenaan interaksi. Okey, so bila kamu ditanya tentang interaksi, this is what you have to know. Okey, yang ini. Tumbuh-tumbuhan menggunakan air, tanah, udara, cahaya untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dan proses ini akan melepaskan gas oksigen yang digunakan oleh haiwan dan hidupan liar untuk pernafasan. Okey, jelas Jelas? Sebab tu cikgu cakap kamu kena faham flow dia. Kamu kena faham flow. Vityashree, apa yang kamu tak faham, Vityashree? Okey, perkara-perkara ni kamu kena faham ya pelajar-pelajar sebab memang penting. Okey, memang penting. Tentang fotosintesis. Okey, it's the same thing tentang apa yang kamu belajar dalam sains. Okey. Tumbuh-tumbuhan, okey. Perkara yang pertama kamu kena tahu, pelajar kena tahu dalam kepentingan tumbuh-tumbuhan, okey. Salah satu kepentingannya adalah keseimbangan ekosistem. Salah satu kepentingan tumbuh-tumbuhan adalah keseimbangan, menjamin keseimbangan ekosistem. Okey, dalam ekosistem hutan, perkara yang pertama yang perlu pelajar tahu adalah dalam ekosistem hutan ada dua komponen.
Komponen yang pertama adalah komponen hidup iaitu biotik dan yang kedua adalah komponen bukan hidup iaitu abiotik. Okey. So, komponen biotik adalah merujuk kepada tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Manakala komponen abiotik merujuk kepada air, tanah, udara, cahaya matahari, bentuk muka bumi and so on. Okey, benda bukan hidup, komponen bukan hidup. Okey. Dan kedua-dua komponen ini iaitu komponen biotik dan juga abiotik berinteraksi, interact. Okey, berinteraksi antara satu sama lain bagi memastikan keseimbangan ekosistem. Macam cikgu cakap tadi, kalau satu perkara ni tak ada, contoh abiotik ni tak ada. Okey? Maksudnya ekosistem hutan tidak akan terjamin. Okey? Ia akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. The ecosystem will not be balanced. Okey, macam mana kamu nak explain tentang interaksi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Okey, ini adalah cara dia. Ini adalah explanation dia. Okey, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni komponen biotik ataupun abiotik. Tumbuh-tumbuhan adalah komponen biotik ataupun abiotik. Okey, tumbuh-tumbuhan adalah komponen biotik. Okey. Tetapi tumbuh-tumbuhan ini, komponen biotik ini menggunakan komponen abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Untuk apa? Kenapa ia menggunakan komponen biotik ini? Menggunakan komponen abiotik adalah untuk menghasilkan makanan. Okey? Proses tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan. Okay, we all know that plants make their own food. Okay, ini memang kamu dah tahu, kamu dah belajar dalam sains. Okay, plants make their own food. Okay, proses tumbuh-tumbuhan membuat makanan itu dipanggil fotosintesis. Dinamakan sebagai fotosintesis. Okay, fotosintesis. Okay. Proses tumbuhan menghasilkan makanan. Okey, dalam proses ini, okey, menggunakan komponen-komponen abiotik ini, dalam proses ini, okey, tumbuh-tumbuhan akan melepaskan oksigen. Okey, akan melepaskan oksigen. Okey, melepaskan oksigen. Okey. Dan oksigen ini digunakan untuk pernafasan. Okey, pernafasan siapa? Haiwan dan juga hidupan liar. Okey, so the interaction. Jelas atau tidak interaksi dia? Jelas ataupun tidak? Jelas, bagus. Yang jelas, bagus. Vityashree, clear now? Very simple. Apa yang kamu belajar dalam sains, inilah dia, fotosintesis. Fotosintesis kamu dah belajar dalam sains kan? Secara detail kamu dah belajar kan tentang fotosintesis? Yes, so it's the same thing, just that dalam perkara ini ia untuk menunjukkan interaksi. Okey, menunjukkan interaksi. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi di sini? Cikgu dah terangkan dengan contoh yang cukup jelas. Okey, jelas Okey, cikgu teruskan. Kita masuk kepada kepentingan yang seterusnya. Balik lagi. Cikgu ni asyik fikiran sekolah. Okey, lepas kelas, bila kamu buat ulang kaji, sila ulang kaji perkara ini ya. Sila ulang kaji. Okey, sila ulang kaji.
Okey. Lihat kepada kepentingan yang seterusnya. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Sumber perubatan. Sumber perubatan. Boleh. Sikit je lagi. Okey, sumber perubatan. Okey, page 10 ya pelajar-pelajar. Page 10. Okey, sumber perubatan senang je. Okey. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan mempunyai nilai perubatan. Mempunyai nilai perubatan, medicinal value. Nilai perubatan. Nilai perubatan. Dan digunakan dalam bidang perubatan. Okay, the medical field. Bidang perubatan. Ataupun sektor perubatan. Okay, bidang perubatan. Okay, macam mana kamu nak dapat, daripada mana kamu nak dapat sumber tumbuh-tumbuhan ini? Okay, daripada hutan. Tapi bahagian mana? Bahagian mana pada tumbuh-tumbuhan? Okay. Akar, ranting, daun, apa lagi? Buah, bunga. Okey. Kesemua bahagian, okey, tumbuh-tumbuhan, okey, tak kira sama ada akar, ranting, daun, buah ataupun bunga mempunyai nilai perubatan. Okey. Dan ini adalah sumber ubat-ubatan. Okey, sumber ubat-ubatan boleh didapati daripada bahagian tumbuhan ini. Sumber ubat-ubatan. Okey, sumber ubat-ubatan. Ranting means branches. Okay, ranting means branches. Okay, the tree branch. Okay, the tree branch. Okay. Jadi sumber perubatan, apa yang perlu pelajar tahu adalah tumbuh-tumbuhan kaya dengan nilai perubatan yang digunakan dalam bidang perubatan. Okey, daripada bahagian akar, ranting, daun, buah dan juga bunga yang menjadi sumber ubat-ubatan. Jadi apa yang mereka buat? Okey, mereka ambil akar, buah, okey, akan diproses. Okey, akan diproses menjadi ubat yang digunakan dalam bidang perubatan. Okey, jelas? Contoh seperti daun pegaga. Okey, dalam buku teks banyak contoh yang diberi. Okey, kamu boleh lihat di situ. Okey, pegaga, tongkat ali, and so on. Okey. So ini adalah berkenaan sumber perubatan. Sumber perubatan, this is the only thing. It's very simple. Okay, it's very simple. Okay. Kita teruskan dengan habitat. Okay, kita habiskan ni hari ini juga ya. Okay, dalam buku teks, dalam buku teks, muka surat 67. Okay, 67. Dalam nota cikgu jangan risau, dalam satu page tu memang dah cukup padat. Okay, memang dah cukup padat. Okay, senang kan kamu rujuk nota tu? Muka surat 10. So, muka surat 10 pastikan kamu ulang kaji dan pastikan kamu master benda tu.
Okay, that's why I put it in a table so that it will make your job easier. Okay, kita teruskan dengan habitat. Okay, habitat adalah tempat hidup. Okay, tempat hidup semula jadi bagi tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Okay. Dan habitat ini juga berperanan sebagai ataupun berfungsi sebagai tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Okey, tempat perlindungan dan juga sumber makanan. Sumber makanan bagi hidupan liar. Contoh macam monyet. Monyet tinggal dalam hutan kan? Sumber makanan dia apa? Buah-buahan yang dapat daripada tumbuh-tumbuhan dalam hutan. Betul? Betul? Yes, banana, buah-buahan dan sebagainya lah, all kinds of fruits and so on. Okay. Dan ia juga merupakan tempat tinggal. Tempat tinggal dan tempat membiak. Okay, breeding place. Tempat membiak. Okay, breeding place. Okay, dan apa lagi? Apa lagi? Okay, tak ada apa-apa lagi. Itu sahaja yang perlu kamu ingat tentang habitat. Okay, perlu kamu ingat tentang habitat. Okay, habitat adalah tempat tinggal semula jadi ataupun tempat hidup semula jadi bagi tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Okey, habitat ini peranan dia apa? Okey, memberi tempat perlindungan dan juga sumber makanan bagi hidupan liar. Contoh macam cikgu bagi tadi. Okey, monyet tinggal dalam hutan. Okey, contoh monyet ataupun orang hutan kera tinggal dalam hutan. Makanan dia apa? Adalah buah-buahan yang dia dapat dalam hutan. Okey, so itu adalah habitat dia. Okey, dan juga memberi tempat tinggal, shelter dan tempat membiak, breeding place. Okey, itu saja yang perlu kamu tahu tentang habitat. Okey, apa akan berlaku? Apa akan berlaku jika hutan diterokai ataupun musnah? Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Kesan dia. Okey. Spesies, flora dan fauna akan kehilangan habitat. Akan kehilangan habitat. Okey, akan hilang apa lagi? Sumber makanan. Paling pentinglah, sumber makanan dia akan terjejas. Sumber makanan terjejas. Okey? Dan akan lama-kelamaan menyebabkan kepupusan. Kepupusan. The extinction of flora and fauna. Jelas? Jelas? Ya, betul.
Okey, untuk habitat inilah perkara yang perlu pelajar ingat. Cikgu dah highlightkan di sana. Okey, peranan habitat adalah memberi tempat perlindungan dan juga sumber makanan bagi hidupan liar dan juga tempat tinggal dan tempat berbiak bagi hidupan liar. Dan apakah kesan jika hutan diterokai ataupun musnah? Yang pertama, spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat. Bila habitat mereka hilang, sumber makanan akan terjejas dan banyak lagi nanti kamu akan lihat dalam kesan negatif dan juga lama kelamaan akan diancam kepupusan. Akan diancam kepupusan. Okey, jelas? Dan yang terakhir sebelum kita tamat. Okey, setakat ni jelas? Okey, kita dah belajar berapa? Okey, tak apa, nanti cikgu review balik. Setakat ni jelas? Jelas? Okey, bagus. Okay, yang terakhir adalah sumber bahan mentah. Okey. Sumber raw material. Bahan mentah means raw material. Sumber bahan mentah. Okey. Yang pertama, apa yang perlu pelajar tahu, hutan. Okey, hutan membekalkan sumber bahan mentah. Seperti apa? Seperti apa? Seperti kayu balak. Kayu balak. Okey, nak tahu kayu balak ni nampak rupa dia macam mana? Okey, lepas kelas kamu boleh Google. Okey, kamu boleh Google. Dalam buku teks kamu pun ada. Dalam buku teks muka surat 68 ada di situ. Okey? Okey. Sumber kayu balak. Okey, kita lihat sumber kayu balak dulu. Okey, sumber kayu balak. Okey, digunakan dalam industri perabot. Industri perabot. Dan juga ekspor. Okey, ekspor sektor ekonomi. Okey, ini tergolong dalam sektor ekonomi. Dalam kesan negatif kamu akan nampak nanti. Kamu akan belajar dengan lebih dalam. Okey, cikgu pecahkan untuk kamu perkara-perkara yang penting. Okey, kayu balak digunakan dalam industri perabot dan juga ekspor. Okey. Sumber bahan mentah, apa lagi sumber bahan mentah? Buluh, kayu buluh dan juga rotan. Okey, kayu buluh dan juga rotan yang digunakan dalam industri apa? Sama juga industri perabot, tapi kita tambah sikit belakang dia. Industri perabot dan kraft tangan. Okey, kraft tangan. Okey. Dan apa lagi?
Okey, ada yang kamu lupa ke tidak kamu rasa? Kayu balak digunakan sebagai apa lagi? Sebagai bahan api dan juga bahan binaan. Dan bahan binaan. Okey, untuk kayu balak yang digunakan dalam bahan sebagai bahan binaan, okey, kayu balak ini penting ya pelajar. Digunakan dalam industri pembinaan ataupun digunakan sebagai bahan binaan. Okey, kenapa? Kerana sifatnya yang tahan air. Sifat tahan air. Sifat tahan air. Sorry, kayu bakau. Sorry. Okay, kayu bakau. Jangan confuse ya, cikgu pun confuse juga. Okey, kayu bakau. Kayu bakau. Okey, kayu bakau ingat tak lagi hutan paya? Hutan paya mana? Ada kedua kan, hutan paya air masin dan hutan paya air tawar. Okey, bagus. Okey, kayu bakau digunakan sebagai bahan binaan yang digunakan sebagai bahan binaan oleh sifatnya yang tahan air. Sifatnya yang tahan air. Waterproof. Okey, untuk bahan binaan, sifat yang paling penting selain kukuh, okey, kekukuhan adalah ia perlu tahan air. Has to be waterproof. Okey, jelas? Jelas? Jadi kita ada 3. Bakau, balak, buluh dan rotan yang merupakan sumber bahan mentah dan kegunaannya dalam pelbagai sektor ataupun industri. Okey, jelas? Jelas? Okey. Jadi untuk sumber bahan mentah, okey, inilah perkara yang perlu kamu ingat. Cikgu dah ringkaskan untuk kamu. Okey, so kita ada 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, yang pertama adalah kawasan tadahan hujan. Yang kedua adalah menjamin keseimbangan ekosistem. Yes, hujan ataupun air. Okey, air itu merujuk kepada air hujan. Okey, yang ketiga adalah habitat, sumber perubatan dan juga sumber bahan mentah. 5 ya, 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, dan perkara yang penting macam cikgu cakap tadi, kamu kena ingat flow dia. Okey, kamu kena ingat keyword yang penting dan juga dia punya flow. Okey, jelas? Jelas? Okey, bagus. So, sebelum macam biasa, okey, cikgu buka kepada sesi soal jawab. Okey, siapa nak tanya soalan boleh tanya. Okey, dan yang penting tolong ingat ya, benda ni tolong ingat. Okey, please remember. Sangat penting. Dan juga kepentingan ini berkait dengan kesan positif dan juga kesan negatif. Lebih-lebih lagi kepada kesan negatif. Okey, lebih-lebih lagi kepada kesan negatif. Buluh means bamboo, Vignesh. Buluh means bamboo. Okay, bamboo.
Buluh means bamboo. Okay, kejap saya check recording. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu? Apa yang cikgu ajar hari ni faham? Please do your revision. Dan juga cikgu nak ingatkan sila ulang kaji, okey, sebelum kelas minggu depan. Okey, sila ulang kaji nota. Okey, jangan risau dalam nota kamu. Cikgu dah bagi dengan cukup jelas. Okey, cikgu dah highlight perkara-perkara yang sangat-sangat penting dengan warna merah. Cikgu dah bold. Okey, so please do your revision. Apa itu mampan? Mampan means sustainable, okey? Sustainability. Okey? Muka surat 68. Muka surat 68. Apa yang ada dalam muka surat 68? No, jangan risau. Yang dalam SMS tu is just an extra info sahaja. Extra info. These are the main things. Yang perkara penting cikgu dah highlightkan untuk kamu. Okey, yang perkara penting cikgu dah highlight untuk kamu. So kamu jangan risau. Okey, kamu jangan risau. Very good question, Darnusha. This one, cikgu akan ajar kamu next week. Okay, kamu akan belajar this next week. Okay, kamu akan belajar this next week. Hutan di kawasan tanah tinggi. Okay, hutan di kawasan tanah tinggi. Okay, kamu nak tahu dengan lebih lanjut gambar, okay, gambar tumbuh-tumbuhan, you can always Google. Okay. Okay, ya, kamu budak baru. Okay, selamat datang. Nice to meet you. And petai sumber perubatan. Depends on its medicinal value. Apa-apa yang ada sumber merupakan tumbuh-tumbuhan semula jadi, okay, yang tumbuh di hutan, okay, dan merupakan dan mempunyai nilai perubatan, okay, ia boleh jadi sumber perubatan. Tapi cikgu sarankan pelajar-pelajar contoh, okay, contoh is based, kamu ingat je contoh yang cikgu bagi dalam nota dan juga buku teks. Sudah cukup memadai. Okay, jangan kamu pecahkan kepala, jangan kamu perah otak kamu, okay, untuk ingat benda-benda lain. Okay, ingat benda-benda lain. Jangan risau. Okay, contoh jangan risau, just ingat je apa yang cikgu bagi. Okay, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan kelas? Okay, hari ni fahamkan apa yang cikgu ajar? Senang kan kelas hari ni? Senang je kan? Simple je. Cuma kamu kena ingat apa yang penting saja. Cikgu buka, ada masa cikgu buka kepada soalan. Okay, siapa nak tanya soalan? Tanya soalan yang berkaitan apa yang kita belajar. Excuse me, dengan kelas. Okay, any questions? Kayu bakau. Apa itu kayu bakau? Kayu bakar is mangrove wood. Okay, mangrove. Mangrove is a type of tree. Okay, kayu dia sangat-sangat keras. Okay, kayu dia sangat-sangat keras dan digunakan macam cikgu cakap tadi, bahan api dan juga sifat tahan air. Kenapa dia sifat tahan air? Adalah kerana dia tumbuh di kawasan hutan paya. So hutan paya memang kawasan bersaliran buruk. Okay, selalu ada air. So sifat dia sifat tahan air. Sifat tahan air means waterproof. Okay, it's waterproof. Okay, so you should know tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sama ada di hutan paya ataupun hutan paya air masin ataupun hutan paya air tawar, sifat dia adalah sifat tahan
air. Okey, sebab kamu tahu hutan paya adalah kawasan bersaliran buruk. Okey, kawasan bersaliran buruk. Okey, hutan-hutan jangan risau, nanti kamu akan belajar. Cikgu akan tekankan perkara-perkara yang penting. Yang penting cikgu nak kamu buat ulang kaji macam biasa. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan kelas? Before I end the class, cikgu nak tanya, cikgu buka pada soalan, kamu boleh tanya dengan cikgu. So gunakan apa? Gunakan peluang ini untuk tanya soalan dengan cikgu. Okay. If there's no questions, kalau tak ada apa-apa, okay, kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okay, kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Dan cikgu akan jumpa kamu macam biasa pada minggu hadapan pada tarikh dan waktu yang berbeza, hari yang sama, waktu yang sama. Okey, kita akan jumpa minggu hadapan. Jangan lupa buat ulang kaji. Okay? Okay, I'll see you guys next week. Till then, thank you very much. Take care. Okay?